Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada hadirin hadirat yang dirahmati Allah semua, terima kasih kerana sudi untuk meluangkan masa pada pagi ini. InsyaAllah untuk kita sama-sama uh, memperdengarkan kupasan tajuk pada hari ini. Uh, Tajuk yang orang kata sangat signifikan lah pada bulan Ramadan uh, kali ini, dan kita pun sudah memasuki fasa kedua Ramadan. Hari ini adalah Ramadan yang ke-11. Alhamdulillah, uh, dengan izin Allah kita masih lagi dapat menyempurnakan ibadat puasa pada tahun ini. Sebelum itu, saya Muhammad Taufik selaku moderator ingin melalukan kedatangan hadirin hadirat yang dirahmati Allah uh, ke program kita pada hari ini, anjuran Institut Penyelidikan Tahunan atau Accounting Research Institute ARI InsyaAllah. Terima kasih semua diucapkan, dan untuk topik pada hari ini kita mendapat jemputan, kita telah menjemput lah, kita telah menjemput penceramah jemputan kita, iaitu Profesor Dr. Wan Abdul Fattah Wan Ismail, yang tidak asing lagi. Kalau hadirin-hadirat pernah mengikuti program kami pada tahun lepas, pada bulan 11 tahun lepas, program yang bertajuk Peranan Ibu Bapa dalam Memastikan Anak-anak Tidak Terlibat dalam Penyelenggaraan Akidah, penceramah yang sama jugalah yang akan mengupas topik kita pada hari ini yang bertajuk Menghidupkan Ramadan, Mungkinkah Ini Peluangku Yang Terakhir. Okey, sebelum saya serahkan majlis kita pada penceramah jemputan Profesor Dr. Wan Abdul Fattah, suka saya ingatkan kepada semua hadirin hadirat bahawa jam latihan akan diberikan kepada staf UiTM pada penghujung program, dan sekiranya tuan-tuan, puan-puan ada sebarang persoalan boleh ajukan pada akhir program ataupun boleh type di dalam chat box. InsyaAllah ada masa saya akan bacakan soalan tuan-tuan dan puan-puan satu persatu. Sebelum saya serahkan majlis, saya ingin berkongsilah sedikit berkenaan biodata penceramah kita pada pagi ini, iaitu Profesor Dr. Wan Abdul Fattah merupakan seorang profesor dalam bidang Undang-Undang Keterangan Islam di Fakulti Syariah dan Undang-Undang Universiti Sains Islam Malaysia, dan telah berkhidmat sejak tahun 2004, berasal daripada Machang, Kelantan, dan mendapat pendidikan awal di Sekolah Rendah Hamzah Machang dan seterusnya ke Sekolah Muhammadi Lelaki Kota Baru. Beliau melanjutkan pengajian di Universiti Yarmouk, Jordan, dan peringkat sarjana pula di Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia, dan diploma lanjutan Pentadbiran Kehakiman dan Guaman Islam di fakulti yang sama. Dan pada tahun 2011, beliau berjaya beri ijazah Dr. Falsafah di Ahmad Ibrahim Kuliah of Laws, Institut Islam Antarabangsa, dalam bidang Undang-Undang Keterangan Islam. Dan pada tahun 2015, beliau telah mengikuti program postdoctoral Dokumen Forensik di Durham University, United Kingdom. Beliau juga pernah dilantik sebagai ahli jawatan kuasa syariah Jabatan Kebajikan Agama Islam Malaysia, JAKIM, dan beliau juga sekarang memegang sebagai ahli jawatan kuasa Fatwa Negeri Kelantan atau dikenali sebagai Jamaah Ulama Majlis Agama Islam Kelantan. Okey, Prof Wan ada di sini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat, Prof? Ya, sihat lagu orang tua. Alhamdulillah, tak apa, boleh tu. Okey, kalau Prof dah bersedia, saya serahkan pada Prof untuk teruskan majlis. Silakan, Prof. Okay, terima kasih. Doktor nampak slide saya, Doktor? Nampak, Prof. Okey. Sekejap, Doktor.
Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin. Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma arhamna bi tarkil ma'asi abadan ma abqaitana warhamna an natakallafa ma la ya'nina warzuqna husnan nazar fi ma yurdika anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pagi ini dapat sekali lagi kita bertemu, dan sebelum ni kita telah bertemu pada sesi yang sebelum ni pada tahun sudah tak silap saya tak ingat berapa bulan. Juga di UiTM yang penganjur juga penganjur yang sama. Jadi terlebih dahulu saya ucap terima kasih kepada Dr. Taufik sebagai pengacara pada pagi ini, dan terima kasih banyak kepada pihak pengarah ataupun pihak dekan ke pengarah yang juga penganjur yang sudi menjemput saya untuk datang ke walaupun secara online, tetapi UiTM ni di hatiku lah kita katakan, bukan kali pertama kedua, dah banyak kali saya di UiTM. Jadi alhamdulillah kita hari ini masih lagi diberi nafas oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama kita seduh udara yang sangat mulia yang berada di dalam bulan Ramadan ini. Yang mana orang lain telah dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari yang mana beliau sebelum masuk Ramadan, tapi dekat doa yang mana kita lafazkan doa kita pada Allah mubarik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, dan kita aminkan doa tersebut setiap kali dibaca oleh imam, dan Allah makbulkan kita. Yang mana kita doa, Allah, ya Allah berkatilah kami pada bulan Rejab dan juga Sya'ban, dan panjangkanlah umur kami sehingga masuk pada bulan Ramadan. Dan Tuhan yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, jangan kita ingat apabila kita telah dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada bulan Ramadan ini, tidak akan dipersoalkan oleh Allah. Allah telah aminkan, Allah telah kabulkan doa kita, yang mana hasil pada doa kita semua, dan perkara ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah yang kamu lakukan pada bulan Ramadan yang aku beri pada kamu? Dan sekiranya bulan Ramadan ini adalah bulan terakhir dalam hidup kita, maka lebih-lebih lagi akan dihitung, disoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana bersesuaian dengan tajuk kita dalam menghidupkan Ramadan. Mungkinkah ini peluangku yang terakhir? Nah, tentu yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita masuk kepada tajuk topik perbincangan kita mengenai Ramadan, pendahuluan saya akan bacakan sedikit beberapa ayat dan juga dalil berkaitan dengan kematian yang pasti akan datang menjemput kita. Sebagaimana yang telah disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Jumu'ah ayat 8, yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul innal mautal ladzi tafirruna min fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Katakanlah wahai Muhammad, dan maklumkanlah kepada kaum dan umat kamu, sesungguhnya mati itu kalau kamu lari daripadanya sekali mana sekalipun, fa innahu mulaqikum, pasti dia akan mengikuti kamu. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, dan mati kita bukan seperti matinya pokok, bukan seperti matinya binatang-binatang dan juga makhluk-makhluk yang lain. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, bahkan kita akan dibangkitkan pada hari nanti. Mana alimil ghaibi wasyahadah, kita akan dibangkitkan di alam kubur, kita akan dibangkit pada hari selepas dibangkitkan di mahsyar nanti. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan ketika itulah Allah Subhanahu Wa Taala akan buka semua buku-buku kita dan akan menjelaskan apa yang kita lakukan di atas muka dunia ini, daripada sekecil-kecil debu sehinggalah sebesar-besar bukit Ganan, gunung Ganan dan sebagainya. Ini perkara yang pasti yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak lari daripada mati, maka mustahil, sebab Allah dah kata dah, fa innahu mulaqikum, pasti dia akan ikut kamu, mengikuti kamu di mana sahaja kamu berada. Dan ayat yang lain, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum
wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan kamu jadikan diri kamu dan jangan kamu jadikan harta kamu dan juga anak-anak kamu ini menyebabkan kamu lalai daripada mengingati Allah. Wa man yaf'al dzalika, barang siapa yang melakukan, yakni terjebak dengan harta dan anak-anak yang menyebabkan mereka lupa pada Allah, maka faulaika humul khasirun. Maka kamu akan tergolong di golongan orang yang rugi di dunia maupun di akhirat nanti. Wa anfiku, oleh kerana itu nafkahkanlah, keluarkanlah ma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Maka keluarkanlah harta yang kami berikan kepada kamu di jalan Allah sebelum datangnya maut menjemput kamu. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Sekiranya mati telah datang kepada kamu, kamu rayu kepada Allah, ya Allah Tuhan kami, maka pelewatkanlah sedikit mati kami ini, ya Allah. Fa asaddaq wa akum minus solihin. Confirm, ya Allah, kami akan melakukan amalan-amalan orang-orang yang soleh. Walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Tapi kamu kena ingat, lan dalam bahasa Arab ni, kataan tidak ni banyak. Nah, kalau kita orang putih ni tak banyak Melayu tidak-tidaklah. Nah, tidak bukan tu sama je maksud dia. Tapi dalam bahasa Arab memberi maksud yang berbeza. Kita biasa jumpa kataan lan, lam nun juga maksud tidak. Kita biasa jumpa lam mim juga maksud tidak. Kita jumpa kataan la juga maksud tidak. In pun kadang-kadang maksud dia tidak. Ma maksud dia tidak. Tetapi lan ini berbeza dengan tidak yang lain. Tidak orang lain tu mungkin hari ni tidak, esok lusa mungkin. Tapi lan apa Tuhan sebut dalam Al-Quran, perkataan lan ini maknanya tidak buat selama-lamanya, tidak akan berlaku ia ke depan. Walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah Subhanahu wa taala tidak sesekali akan melewatkan mati seseorang apabila sampai tempohnya. Wallahu khabirun bima ta'malun. Maka ketahuilah kamu bahawa Allah Subhanahu wa taala ini lebih mengetahui apa yang kamu lakukan. Dan ayat-ayat ini menceritakan kepada kita bahawa kematian mustahil dapat dielakkan. Pasti akan berlaku kepada semua makhluk, sama ada makhluk-makhluk di langit, lebih-lebih lagi makhluk-makhluk di bumi. Termasuklah iblis, termasuklah syaitan, termasuklah malaikat, lebih-lebih lagi kita sebagai manusia. Nah, dalam hadis yang lain, Nabi SAW pernah bersabda, "Lau ta'lamul bahaimu minal mauti ma ya'lamu ibnu Adam ma akaltum samina." Hadis yang telah riwayat oleh Imam Al-Baihaqi. Yang mana Nabi SAW bersabda, "Lau ta'lamul bahaimu minal mauti." Kalulah binatang-binatang ternakan. Bahaim ni bila kata binatang-binatang ternakan, atau boleh kita sebut boleh umum. Kalulah binatang-binatang ini mengetahui tentang wujudnya kematian dan adanya kebangkitan, ma ya'lamu ibnu Adam ma akaltum samina. Kalulah binatang-binatang ini mengetahui tentang wujudnya kematian sebagaimana manusia ni tahu, dia kata lama akaltum samina. Nescaya mereka ni tidak akan makan dalam keadaan kenyang. Kita biasa tengok lembu, kita biasa tengok kambing. Lembu ni walaupun mata dia pejam, nah, mulutnya tetap mengunyah-ngunyah. Betul tak? Kita tengok lembu, tengok kambing, mulut mengunyah je. Tak kira masa siang dan malam, waktu pejam mata pun mulutnya sedang mengunyah. Sebab apa? Sebabnya lembu kambing tu dia tidak tahu tentang kematian dan tidak tahu pun kesan kematian dan kebangkitan pada kemudian hari. Nah, dia tak tahu. Tapi manusia yang mengetahui tentang wujudnya kematian
wujudnya kebangkitan, wujudnya pembalasan, tapi mereka tetap makan dalam keadaan kekenyangan. Tuan yang dikasihi sekalian, ini nak menunjukkan bahawa kematian ini pasti berlaku dan kita pasti kena bersedia untuk menghadapi mati. Dan kematian ini bukan untuk menyebabkan kita down. Sebaliknya mati ini menyebabkan kita motivasi kita lebih naik. Maknanya kita akan lakukan amalan sebanyak mungkin. Kita akan lakukan amalan yang mana bukan setakat kita lakukan amalan yang wajib, bahkan kita lakukan amalan-amalan sunat yang lain. Kita bukan sahaja sesetengah orang dia lakukan ibadat, contohnya kita kata, kalau dia solat seorang dia, maka dapat pahala untuk dia. Tapi orang yang bijak, dia akan lakukan amalan-amalan yang mana orang lain tu tolong lakukan amalan untuk dia. Macam mana tuan-tuan? Contohnya kita buat wakaf, kita buat sedekah, kita buat wakaf masjid contohnya. Kita bagi duit kepada orang buat masjid. Dan maknanya orang yang solat di dalam masjid, maka pahala mereka tu masuk ke dalam kantung pahala kita dan tidak mengurang pun pahala mereka. Nanti kita bincang bagaimana orang yang bijak, dia kaya di akhirat nanti. Contohnya orang yang memberi makan kepada orang buka puasa. Dia berpuasa sudah mendapat pahala bagi pihaknya. Betul tak? Tetapi bagaimana dia kata nak cepat kaya di sisi Allah? Maka dia pun lebih lagi bagi harta dia untuk orang berbuka puasa. Kalau 100 orang berbuka puasa, katakanlah setiap orang itu mendapat 100 maka 100 maka orang itu juga dapat pahala kepada orang yang menerimanya. Itu orang yang bijak. Nah, jadi ini nak memberitahu kepada kita bahawa mati ini bukan mendaunkan kita, tapi kita memotivasikan kita. Kita akan lakukan semua amalan dianggap sebagai ibadat. Maknanya kita solat tu confirm ibadat. Bagaimana kita nak jadikan kerja kita ibadat? Maka turun daripada rumah. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah hatiku ini hati yang ikhlas melakukan kerja pada hari ini kerana-Mu, ya Allah. Kita kerja menaik, kita kerja akaun, kita kerja sapu sampah, kita kerja angkat barang. Tapi ikhlasnya hati kita ini, pahala juga masuk dalam kantung kita. Tak semestinya kita baca Al-Quran. Kan? Ini motivasi kepada kematian ini. Apa saya nak cerita nanti? Bagaimana kisah kepada seorang yang mungkin tuan-tuan pernah dengar, kisah ini berlaku pada Nabi Allah, pada zaman Nabi Allah Sulaiman. Sekejap ya, saya buka ikonnya. Kalau tuan-tuan biasa dengar satu cerita yang makna cerita ini telah dinyatakan sendiri dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ada satu ketika Nabi Allah Sulaiman alaihissalam menjemput seluruh rakyatnya datang ke majlis kerakyatan di istananya. Maka jemputlah, wahai rakyat-rakyatku sekalian, datanglah kamu tidak kira pangkat dan darjat, datanglah ke majlisku, ke istanaku untuk sama-sama kita meraihkan suatu majlis ini. Maka datanglah seramai rakyat-rakyat Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Cuma Nabi Sulaiman alaihissalam ini seorang yang sangat bijak. Dia tidak menjemput rakyatnya sebegitu sahaja, sebalik mereka dia memerhatikan keadaan sekeliling. Kalau zaman sekarang ni orang besar, dia makan geng-geng dia je, dia jemput rakyat tapi tak duduk dengan rakyat. Kalau dah jemput rakyat, makanlah sekali dengan rakyat. Tidak, dia jemput rakyat tapi dia makan kat VIP. So dia tidak merhatikan keadaan rakyatnya macam mana. Itu sesetengah, bukan semua, sesetengah. Kan? Jadi Nabi Sulaiman tidak. Apabila rakyat yang datang daripada menteri, daripada rakyat biasa, dia berjalan tidak berhenti, memerhatikan keadaan rakyat ada cukup makan ataupun tidak. Tiba-tiba, dia terpandang kepada seorang pemuda yang mana dalam keadaan pucat, ketakutan. Sedangkan orang lain semua dalam keadaan gembira, makan dan sebagainya dalam keadaan gembira. Tidak ada orang muka yang masam, orang yang masam durja, muka dalam keadaan berkerut, tidak ada. Melainkan diperhati kepada seorang lelaki yang ada di hujung sana dalam keadaan mukanya berpeluh seperti seorang yang dalam keadaan ketakutan. Maka Nabi Allah Sulaiman alaihissalam tidak melepaskan begitu saja. Dia menghampiri pemuda tersebut dan bertanya, "Wahai pemuda, aku perhatikan kamu dalam keadaan ketakutan dan tidak ceria.
tidak gembira, tak seperti orang lain. Apa masalah kamu yang boleh aku bantu? Maka lelaki itu tanpa melepaskan peluang yang dioferkan oleh Nabi Allah Sulaiman. Wahai Nabi Allah Sulaiman, aku sekarang ni dalam keadaan takut. Takut kepada siapa? Aku tengok kepada seorang lelaki di hujung sana menenung tajam kepadaku seperti seolah-olah untuk menerkam ke aku. Dan aku tidak selesa dan aku rasa gemetar, gemuruh sangat-sangat. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam, apa yang boleh aku bantu kamu? Wahai Nabi Sulaiman, kalau boleh kamu arahkanlah kepada angin supaya kamu hantar aku ke suatu pulau yang jauh daripada manusia, yang tidak ada manusia yang sampai. Lebih-lebih lagi lelaki yang sedang merenung tajam ke aku. Maka Nabi Sulaiman yang diberi kuasa, yang mana mukjizat yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sahaja boleh bercakap dengan jin, bukan boleh sahaja memerintahkan jin, bukan sahaja boleh bercakap dengan apa nama haiwan, bahkan dia juga diberi kuasa mukjizat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, boleh memerintahkan angin. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala bagi mukjizat kepada Nabi Sulaiman memerintahkan jin untuk mengangkat apa namanya istana Ratu Balqis. Maka Nabi Sulaiman kata kepada lelaki tersebut, kerja itu mudah saja. Maka tanpa melengahkan masa, Nabi Sulaiman pun perintah pada angin, wahai angin, menghantar lelaki ini ke suatu tempat, ke suatu pulau yang tidak ada mana-mana manusia sampai melahirkan dia. Maka sampai lelaki tersebut kepada pulau tersebut berasa lega sebab dapat jauh daripada lelaki yang merenung tajam tadi. Apabila dia berpaling ke belakang, subhanallah, lelaki tajam itu memanah tajam di istana Nabi Sulaiman AS tadi sudah pun ada di pulau tersebut. Maka dia memberanikan diri. Lelaki itu tanya, wahai lelaki, siapakah kamu? Kenapa kamu merenungkan aku seolah-olah aku melakukan satu kesalahan, melakukan satu dosa yang besar? Bolehkah kamu jauhkan diri pada aku? Maka jawab lelaki tersebut, aku adalah Israel, malaikat maut. Ini nak beritahu kepada kita tuan-tuan yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, bahawa mati ini pasti akan hadir. Di mana kita lari sekalipun, kita sembunyi dalam 7 petala bumi sekalipun, di bawah laut sekalipun, mati tetap datang menjemput kita. Ingat, kenapa saya cerita tentang kematian ini? Berdasarkan kepada hadis ini, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uriya a'maran nasi qablahu aw ma syaa Allahu min dhalik faka'annahu taqasara a'mara ummatihi alla yablu min al-amal misla alladhi balagha ghayruhum fi tulil umri fa'atahu Allahu lailatal qadri khairum min alfi syahr. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitabnya Muwatta. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan kepada manusia, diperlihatkan kepadanya tentang umur manusia-manusia sebelum zaman Nabi kenabiannya. Zaman Nabi Musa, Isa, Daud, Nabi Nuh alaihissalam dan sebagainya. Dia kata, apabila lihat kepada umur mereka, maknanya umur mereka sangat panjang. Dia kata, au masya min zalik, bahkan Allah panjangkan lagi berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan izin Allah Subhanahu wa taala. Faka'annahu taqasara a'ma ummatihi, sedangkan umatnya umur mereka adalah pendek. Allah yablughu minal amal, mustahil dapat mengejar amal ibadat yang dilakukan oleh umat nabi-nabi terdahulu. Sebab umur mereka ni pendek. Mislul ladzi balagha ghairuhu min tulil umuri, mustahil dapat mengejar ibadat-ibadat sebab panjangnya umur umat-umat nabi terdahulu. Fa'atahu Allahu lailatul qadri khairum min alfi syahr. Maka Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan Lailatul Qadar, yang mana kita maklum bahawa Lailatul Qadar ini khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan, yang bersamaan dengan 83 tahun, 3 bulan, 3 minggu, 3 hari, 3 jam, 3 minit, 3 saat dan 3.
Allahu Akbar. Apabila saya cerita pasal kematian tadi, kita rasa pendeknya umur kita. Kita tidak mampu untuk melakukan amal ibadat sepanjang Nabi-Nabi umat Nabi terdahulu. Yang mana kita tahu maklum bahawa kematian kita adalah pasti dan kita tidak dapat nak kejar amal ibadat Nabi-Nabi terdahulu, umat-umat Nabi terdahulu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan membiarkan rintihan Nabi kesayangannya iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimbang akan pendeknya umur umatnya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita Lailatul Qadar, yang mana maklumnya adalah 1000 bulan bersamaan dengan 83 tahun plus. Bila berlakunya Lailatul Qadar ini, maka tidak lain dan tidak bukan. Dia berlaku pada Sayyidul Ashhur, yakni penghulu bagi segala-gala bulan, iaitu bulan Ramadan yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, maka Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita Ramadan dan melipat gandakan amalan kerana mendengar rintihan hamba-hambanya seperti kita semua. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, jangan kita ingat bahawa bulan Ramadan ini yang diberikan oleh Allah ini bukan sahaja hanya putaran bumi, putaran masa saja. Ini adalah disebabkan makbulnya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita bincang secara detail di dalam hadis ini, dalam slide ke depan nanti mengenai Lailatul Qadar ini. Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kepada kita Ramadan dan di dalamnya Lailatul Qadar yang kita disebut dalam surah, maknanya inna anzalna fi lailatul qadr, dalam surah Al-Qadar ini. Kenapa tuan-tuan? Kerana sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala pada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayangnya Rasul Allah Subhanahu Wa Taala pada Nabi kita. Maka apa sayang pada Nabi kita? Maka kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala itu terus menyelinap masuk kepada umat-umat Nabi kesayangannya. Tuan-tuan yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Oleh itu, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min hasanatin amaliha ibnu Adam illa kutiba lahu asyru hasanatin ila sab'in mi'atin di'fin." Kita maklum bahawa hadis ini akan kita dengari kepada setiap kali masuk pada bulan Ramadan. Jadi sebenarnya amalan ibadat ini adalah yang mana Allah Subhanahu Wa Taala hadis ini adalah disebut secara umum. Maknanya ma min hasanatin amaliha ibnu Adam, dan tidak ada amalan yang baik yang dilakukan oleh anak-anak Adam illa kutiba lahu asyru hasanatin. Apabila kita lakukan satu amal ibadat sebagai anak Adam ini, amal benda yang baik, tidak sepertinya solat, tidak sepertinya zakat, puasa, zakat saja. Kita mengalih kayu yang menghalang di jalan raya juga dianggap sebagai amal kebajikan. Allah gandakan sebanyak 10 kali. Kita selawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sekali kita selawat, maka Allah Subhanahu Wa Taala gandakan sekurang-kurangnya 10 kali. Dia kata ila sab'i mi'ati ifin, bahkan digandakan sehingga 700 kali ganda. Dalam hadis yang lain, kita maklum bahawa mana-mana amalan yang dilakukan pada bulan Ramadan, yang mana kita lakukan amalan yang sunat, maka Allah gandakan kepada amalan yang wajib, pahala seperti pahala yang wajib. Yang mana kalau kita lakukan amalan-amalan yang wajib, solat zuhur, isyak, subuh, dan sebagainya, maka Allah gandakan amalan tersebut sehingga 700 kali ganda. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, Allah tegur kita sifat tamak. Allah tegur kita sifat halabu. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sangat galakkan, dan Nabi kita pun sangat galakkan untuk kita halabu di dalam melakukan amalan kebajikan, melakukan amalan kebaikan. Khususnya yang ada pada bulan Ramadan yang penuh diberkati ini. Tuan-tuan yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Dalam hadis yang lain,
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Hudzaifah qala Umar radhiyallahu anhu man yahfadhu hadithan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil fitnah qala Hudzaifah ana sami'tuhu yaqul fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi tukaffiruha as-salatu was-shaum was-sadaqah wal amru nahi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Daripada Huzaifah, satu ketika Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada para sahabat, ada tak siapa-siapa yang menghafaz atau mengingati hadis yang Rasulullah sebut tentang fitnah? Maka Huzaifah pun menjawab, dia kata ana sami'tuhu. Dia kata, Huzaifah berkata, aku pernah mendengarnya wahai Umar. Huzaifah ni siapa tuan-tuan? Huzaifah ni, dia ni dianggap sebagai penyimpan mohon rahsia atau setiausaha sulit kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak perkara-perkara yang sulit yang tidak diberitahu kepada orang lain, Huzaifah lah orang yang menjadi kepercayaan untuk mencatat, menulis ataupun mengingati apa-apa perkara-perkara yang sulit. Nah, dan mengingati dan maklumkan kepada Nabi pada depannya. Maka tak peliklah kalau Huzaifah kata, aku pernah mendengar Nabi menyebut pasal fitnah ini sebab ditanya oleh Umar radhiyallahu anhu. Jawabnya, katanya apa? Fitnatur rajuli. Fitnah untuk seseorang lelaki, ketua keluarga khususnya, fi ahlihi, ada pada ahli keluarga. Ada pada wamalihi, hartanya. Ada pada anak-anaknya. Ada pada jarihi, jirannya. Maknanya kita ni, nak malunya, kita ni, kebanyakan kita ni dihumban masuk ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama disebabkan oleh pasangan kita, disebabkan oleh suami kita, disebabkan oleh isteri kita. Nah, walaupun Nabi sebut rajul, walaupun Nabi sebut kata lelaki, tetapi ia bersifat umum, termasuklah kepada wanita, apa-apa peringkat sekalipun. Dia kata fitnah. Ada dengan kata lain, perkara yang menyebab mereka ni banyak dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat nanti adalah disebabkan oleh berkaitan dengan ahli keluarganya, berkaitan dengan hartanya, berkaitan dengan anak-anaknya, berkaitan dengan jiran tetangganya. Sebab apa ahli keluarganya? Tengok anak-anak dah besar, dah umur 10 tahun, tak pernah suruh berpuasa. Nah, kadang-kadang anak-anak kita ni tak apalah, kecil lagi, kecil benda je 10 tahun. Sedangkan Nabi dah kata, ulama mengkiaskan puasa ini kepada solat. Murru auladakum bis solati bisab'in. Maka suruhlah anak kamu itu untuk solat ketika umur 7 tahun. Wadribu bi ashrin. Maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak mencederakan, bukan menyakitkan sampai berbalang-balang, bukan. Untuk mengejutkan mereka. Nah, ketika mereka berumur 10 tahun. Begitu juga dengan puasa. Didik mereka puasa seboleh-bolehnya seumur 7 tahun. Kalau lebih awal lagi bagus. Tapi jangan sampai mereka dia tak boleh bangun dah lembek dah. Sebab kita nak suruh dia puasa, itu tak betul. Kita didik daripada awal, pupuk pada mereka. Puasa ni masuk syurga. Anda didik dari awal. Tapi kalau perkara ini kita pandang remeh. Nah, puasanya, kalau 10 tak solatnya, kadang-kadang anak dah besar dah. Umur dah 7-8 tahun dah. Tak masih lagi tak tutup aurat. Sebab kita tengok selamba je. Macam tak ada apa-apa. Nah, mereka ni lah akan dihumbat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke neraka. Pernah satu ketika hadis Nabi sebut, satu ketika apabila seorang itu dah perintah oleh Allah, dia kata, wahai kamu si pulang-pulang, masuklah kamu ke syurga. Gembira orang itu. Nah, langkah satu kaki masuk ke syurga, tiba-tiba, ya Allah, tunggu dulu. Kami tidak membenarkan dia tu masuk ke syurga. Sebab kami ni ke neraka disebabkan oleh dia lah. Dia tidak pernah mendidik kami. Dia tidak pernah mengajar kami. Tidak pernah menegur kami dalam muka dunia dulu. Maka lelaki itu berpaling, ya Allah, yang agiu depan Allah itu tidak lain dan tidak bukan anak isteri kita. Sebab apa? Isteri kita tidak tutup aurat. Suami tidak marah. Isteri pakai baju ketat. Suami tak marah. Anak-anak tak tutup aurat. Tak solat. Mak ayah tak marah. Maka mereka lah menjadi punca untuk kita kena ke Allah. Pertama. Yang kedua, harta.
Kita sebut dah ada ayat Al-Quran surah Al-Munafiqun tadi, bagaimana harta ni boleh menyebabkan kita jadi sesat. Jadi orang yang lupa diri, lupa pada Allah. Ya ayyuhan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Tuhan sebut surah At-Taghabun, sesungguhnya anak-anak kamu, harta dan anak-anak kamu ni fitnah. Bukan Nabi sebut, Allah dah sebut. Anak harta menjadi fitnah kita di hadapan Allah. Wa waladihi, dan anaknya ahli itu boleh merujuk kepada ahli keluarga, isteri, suami dan sebagainya. Wa waladihi, dan anak-anaknya, hartanya, wajarihi, dan juga jiran tetangganya. Yang mana kita duduk atas muka dunia ni menyakiti jiran dia, sama ada segi fizikal, ada segi mental. Nah, dia kata 4 perkara ni menyebabkan kita jadi fitnah di sisi Allah. So bagaimana kita nak mencucikan fitnah ini? Adakah kita ni selama-lama terbeban dengan fitnah ini? Tidak. Tukaffiruha as-salatu was-sawmu was-sadaqah wal amru wan nahy. Dia kata fitnah-fitnah ini dapat dihapuskan dengan 3 kaedah. Yang pertama iaitu solat. Solat ini menghapuskan dosa-dosa kita. Nah, sama ada dosa-dosa dengan apa sekali, dia menghapuskan dosa kita. Yang kedua, as-saum. Oh, ada dia rupanya. Kita berpuasa ni rupa-rupanya Allah nak cucikan kita. Allah nak bersihkan kita. Sebab itulah para ulama menyebut bahawa sekolah ni, puasa ini adalah madrasah tarbiyah. Pendidikan tarbiyah untuk tathhir qulubina, untuk menyucikan hati-hati kita. Bukan untuk membebankan kita, tapi untuk membersihkan kita. Kalau kita rasa benda ni membebankan kita, betulkan balik niat kita. Sebenarnya Allah nak bersihkan jiwa kita, nak bersihkan hati kita sebenarnya. Allah nak ampunkan dosa kita. Nah, wal amru wan nahy, dan kita perintahkan benda yang baik dan mencegahkan perkara yang mungkar. Dan semua perkara ini dapat menghapuskan fitnah yang disebut 4 tadi. Ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi. Subhanallah. Sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dia tidak akan tinggalkan kita ni begitu saja tanpa panduan. Allah Subhanahu wa taala tengok juga. Nah, tengok kalau kita buat solat. Nah, kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala wahai, sebab solat kita ni perkara yang pertama kali dihitung oleh Allah. Kalau solat tu fail lah kita. Kalau solat kita lulus, barulah ditengok ibadat yang lain. Sehingga malaikat kata, ya Allah, solat dia ni tak diterima. Wahai malaikat, cek lagi mana perkara-perkara yang sunat yang boleh cover untuk yang wajib tadi. Nah, mana-mana yang tembus, mana yang bocor dalam solat, ambil sunat tampal. Sampai peringkat itu Allah Subhanahu wa taala sayang kita. Nah, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kat mana lagi kita nak mendustakan Allah Subhanahu wa taala? Tuan-tuan yang dikasihi, yang dirahmati Allah, ingatlah tuan-tuan, umur kita semua ini akan ditanya ke dihitung sebagaimana kita sebut tadi. Allah cek satu-satu, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Membuat benda baik sehalus mana sekalipun, sebesar zarah sekalipun, Allah akan pertontonkan, Allah Subhanahu wa taala akan kira. Kalau kamu laku benda yang jahat sekecil zarah sekalipun, Allah tetap akan beri pembalasan kepada kami, kepada kita semua. Nah, ingat tentang perkara tersebut. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yukhliful mi'ad. Kita biasa baca, lepas kita baca apa nama ni, doa lepas azan. Betul tak? Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatul qa'im ati Muhammad wasilah wal fadilah wa ba'athhum maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memungkiri janji. Kalau dia kata orang melakukan amal ibadat ini ke syurga, maka syurgalah kita. Kalau orang melakukan kejahatan ini kita ke neraka, nerakalah kita. Nah, sebab itulah orang-orang yang beriman, orang yang ahli ulama, mujtahid, orang-orang yang wali-wali Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih lagi para nabi dan para rasul, mereka tak pernah rusin tentang janji Allah. Mereka tak pernah takut tentang janji Allah. Nah, kalau kita tengok bagaimana keyakinan Nabi SAW ketika nak berhijrah. Nah, ketika orang ngumpul, semua dah kumpul, mustahil dapat keluar daripada rumah yang dikepung oleh Quraisy. Tapi Nabi tetap yakin hati, selagi Allah tak perintah, maka aku tak akan keluar. Nah, sebabnya kalau aku Nabi, Allah matikan aku, wafatkan aku, maka tiadalah Islam.
Jadi Allah perintah baru dia keluar. Itu keyakinan Rasulullah, keyakinan para nabi. Begitu juga dengan apa-apa janji Nabi SAW hadisnya, dia kata man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan ampunkan segala dosa-dosa kita yang lepas. Ini poin yang menjadi keyakinan kepada orang-orang yang alim, kepada orang yang darjat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana yakin, patut mereka bersemangat, bermotivasi untuk melakukan ibadat sebab nak kejar janji Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok contoh. Saya banyak cerita. Contohnya bagaimana Rabi'atul Adawiyah membuktikan janji Allah. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan, Allah akan gandakan 10 kali ganda atau sehingga 700 kali ganda. Satu ketika ada tetamu datang bertandan di rumah Rabi'atul Adawiyah, waliullah. Ini sebagai wali Allah. Nah, dia ketuk pintu. Apabila ketuk pintu, ada 2 orang tetamu tadi datang daripada jauh, maka dia kata, dia tanya kepada, wahai pembantuku, pergi tengok dalam pintu tu siapa yang ketuk pintu. Maka pembantunya pergi buka pintu. Tengok-tengok ada 2 lelaki yang datang daripada jauh. Dia kata, suruh dia masuk. Maka mereka bercakap di sebalik tadi. Maka masuklah 2 lelaki tersebut. Masa masuk 2 lelaki tersebut, maka tiba-tiba Rabi'atul di depan 2 lelaki tersebut. Maka dia kata, wahai pembantuku, di dapur ada berapa keping roti? Dia kata, wahai Rabi'ah, ada sekeping je roti. Mau pergi ambil 1 keping roti ni, mau pergi sedekahkan kepada fakir miskin. Terkejut 2 orang tadi. Ingat kau tanya roti ada berapa keping untuk dia orang bagi makan kepada 2 tetamu tadi. Terkebil-kebil tetamu tadi. Nah, selepas pembantu rumah tadi pergi hantar roti kepada fakir miskin, tiba-tiba ada orang lain ketuk pintu. Apabila ketuk pintu, maka dia buka, rupa-rupanya ada orang lain sedekahkan kepada Rabi'atul Adawiyah roti yang tengah-tengah panas lagi. Maka dia minta kepada wahai pembantuku, mau bilang berapa keping roti tu ada. Maka dia bilang, ada 7 keping orang tu hantar. Bagi dia balik, dia kata, aku tak nak. Maka pelik pembantu rumah. Tetamu tu lagilah pelik. Pelik sungguh, kata. Apa hal ni, kata. Orang tadi ingat roti nak bagi makan kat dia orang, bagi sedekah fakir miskin. Dapat 7 roti, suruh pulangkan balik. Maka dia pun pulangkan balik roti tersebut. Dan kemudiannya ketuk lagi pintu, hantar roti yang lain. Maka pembantu bilang-bilang. Satu ada 10. Wahai Rabi'ah, ada 10 keping dia mengantar. Nah, ambillah. Dia tak, 2 orang tetamu tak puas hati sebab benda-benda yang pelik selaku dari Rabi'ah. Wahai Rabi'ah, boleh tak mu cerita kepada aku daripada awal tadi? Mu kami ingat roti itu nak bagi kepada kami, kamu sedekah fakir miskin. Lepas tu orang ketuk itu bagi 7 keping roti, mu tak nak. Lepas mu suruh pulangkan balik, tiba-tiba orang ketuk pintu bagi 10 keping, mu ambil pula. Ni apa cerita ni? Tolong ceritakan kepada kami. Maka Rabi'atul Adawiyah dalam keadaan tersenyum, dia kata, mu ingat ke tidak Allah Subhanahu wa taala pernah menyatakan di dalam, dan Nabi SAW pernah menyatakan dalam hadisnya, dia kata, ma min hasanatin amaliha ibnu Adam illa kutiba lahu asyru hasanat. Tidaklah amal kebaikan yang dilakukan oleh anak Adam melainkan akan digandakan 10 kali sehingga 700. Tak dia orang tu hantar kepada aku, bagi roti sekeping tu, moga-moga Allah balas kepada aku 10 kebaikan dengan 10 keping roti. Jadi orang tu tak dihantar 7 keping. Kata 7 keping tu bukan hak aku, tu hak orang lain. Sebab Allah kalau balas mesti 10 dan ke atas. Apabila mari kali kedua 10 keping tu, barulah itu hak aku punya. Subhanallah. Yakin, ketinggian keyakinan para ulama, para wali Allah Subhanahu wa taala ini tidak dapat disangkalkan lagi kehebatan mereka tentang apa ni, keyakinan mereka sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yakin bahawa janji Allah Subhanahu wa taala ni tidak sekali-kali menipu dan tidak sekali-kali mungkir janji. Tuan-tuan yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi masa ni diberi pada saya 2 jam sebenarnya, tapi insya-Allah saya tidak akan ambil masa 2 jam sebab saya pukul 11 nanti saya ada
international Viva daripada UAE. Jadi pukul 11 tu saya terpaksa kena keluar awal sikit lah. Sebab pukul 11 tu untuk standby untuk sebagai examiner untuk Viva. Kita tak ada masalah. So, itu kata-kata benda ni kita kongsi, moga-moga dan saya kongsi ni untuk bukan untuk tuan-tuan saja, tapi dia adalah amal jariah untuk diri saya sendiri. Sebab kita kata kita kena kejar supaya kita kaya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila tuan-tuan buka mic, tak kira lah tuan-tuan dapat fokus tak fokus ke, bilangan yang ada depan mata saya ni 320 orang. Nah, tuan-tuan dengar daripada apa yang saya cakap, 320 orang ni. Ya Allah, akbar rezekinya saya. Dan tuan-tuan nak jadi kaya macam mana pula? Tuan-tuan sebarkan apa yang saya beri. InsyaAllah tuan-tuan juga akan jadi kaya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, maka jangan lepaskan tawaran hebat yang ada pada bulan Ramadan ini. Apabila kita sebut bulan Ramadan ni bulan hebat, bulan berkat, bulan penghulu bagi segala-gala bulan, apa sebenarnya ada pada bulan Ramadan ini? Nah, sebenarnya memang bulan Ramadan ini dianggap sebagai seal Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita pergi tengok dalam Shopee, kita tengok dalam Lazada, kalau UK dia guna eBay. Nah, kalau eBay tu time Black Friday. Nah, tengok barang-barang memang gila-gila orang kata kan. Kadang-kadang barang separuh harga 70% kadang-kadang. Nah, kita pakai berebutlah beli pada Black Friday kalau di UK dulu kan. Begitu juga ni macam kata ada jualan-jualan yang murah di market tempatan, macam kata baju biasa harga 100 gaji 30, biasa harga 200 jadi harga 100, kita berebut-rebut pakai beli. Sebab apa? Offer tu dia bukan datang tiap-tiap hari. Duit kita safe, jimat. Nah, jadi kalulah di atas muka dunia pun kita rasa hebat dengan sale sesama manusia, apatah lagi sale Allah Subhanahu Wa Taala. Sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala penuh sebut dalam surah As-Saff, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang yang beriman, nak ke tak kamu aku tunjuk kepada kamu satu bisnes, satu perniagaan yang sangat hebat, bukan calang-calang. Bisnes ini sekira kamu berjaya, tunjikum min azabin alim, kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada azab yang pedih, daripada api neraka. Subhanallah. Ada tak pergi tengok dekat supermarket. Barang siapa yang beli barang ini masuk ke syurga. Tak ada kan? 30%, 40%. Itu pun kita was-was. Betul ke tak barang yang sale dia. Entah memang harga tu pun. Nah, takkanlah modal dia 100 nak jual kat kita 50. Mesti jual lebih lagi. Kan? Jadi mesti ada sebab-sebab, tapi dengan Allah tidak. Tuhan offer kepada kita, tunjikum min azamin alim. Offer dia, perniagaan yang Allah offer kepada kita ni menyebabkan kita ni diselamatkan oleh Allah daripada azab yang pedis. Apa bisnes Allah ni? Tu'minuna billahi wa rasulih, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillahi, dan kamu memujahadah, kamu berjihad di jalan Allah. Bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta kamu dan juga jiwa raga kamu. Tunjikum min azabin alim, tu'minu billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah yang terbaiknya bagi orang-orang yang beriman. Dzalikum, bermakna kalau beriman dia faham tentang perkara ini, dia tidak akan lepas. Begitu juga dengan puasa. Sebenarnya puasa ini satu tawaran yang hebat daripada Allah pada kita. Apa tawaran itu sebut? Subhanallah, nak menjadikan manusia ini manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lihatlah, dia hang sikit. Okey. Pertama, antara offer Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua adalah untuk menjadikan kita ni orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Hujung sekali Tuhan sebut, la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman,
Allah Subhanahu Wa Taala ni kata, wahai orang yang beriman. Siapa orang beriman? Kita. Sebab apa kita kata kita orang beriman? Sebab kita berpuasa. Kita berpuasa. Tanda-tanda orang beriman ini adalah orang itu adalah orang yang berpuasa. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Difardukan ke atas kamu puasa sebagaimana difardukan juga puasa pada umat sebelum ada kamu. Cuma cara mereka berbeza, bulan berbeza. Kenapa Allah wajib pada kita dan wajib kepada umat terdahulu? La'allakum tattaqun. Supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Memang banyaklah kita cerita pasal definisi takwa tak sudah. Nanti kita pergi sikit lagi. Nah, takwa satu benda yang hebat. Satu benda yang hebat. Tak ada jual di Lazada, tak ada jual di Shopee. Carilah internet, pergi kat kedai. Pakcik, saya nak beli barang, nak beli apa? Nak beli takwa sekilo, dia tergajar kat kita. Nah, takwa ni tak boleh dibeli. Tapi takwa ini adalah anugerah Allah. Apa sebab takwa ni penting? Takwa ni sebenarnya banyak definisi. Nah, saya boleh katakan takwa ini adalah satu antibody yang ada dalam badan kita. Antibody kepada hati kita. Mana antibody ini bukan calang-calang. Kalau kita kes COVID ni kita masuk vaksin untuk pandangan sebagai pagar untuk penyakit COVID. Tetapi takwa ini satu jenis vaksin yang mana orang yang ada takwa dalam jiwa dia, dia tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Itu yang hebatnya takwa. Apabila orang tu takwa tu, ada vaksin takwa tu wujud dalam diri dia, maka orang itu tidak akan melakukan maksiat kepada Allah. Tidak akan melakukan kedurhakaan kepada Allah. Sebab itulah, bagaimana nak jadi takwa ini, maka tidak lain dan tidak bukan. Nak jadi takwa ini, maka kenalah melalui ibadat puasa. Ibadat puasa. Sebab itu, apabila ketika Jibril alaihissalam datang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyamar seorang lelaki yang berpakaian putih, yang berjanggut hitam legam, berminyak, rambut minyak. Oh, sahabat-sahabat tak kenal pun dia siapa. Tapi nampak dia ni macam orang yang tempatan, segi pakaiannya tak berdebu tak sebagainya. Tapi kita tak kenal pun dia siapa. Duduk rapat dengan lutut Rasulullah sambil bertanya kepada Rasulullah. Di antaranya dia tanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, akhbirni anil ihsan." Kita nak cerita pasal ihsan. Kenapa dalam banyak soalan, 3-4 soalan dia tanya. Pertama tanya itu apa iman, yang kedua tanya apa itu apa namanya Islam, dia tanya pula bila berlakunya kiamat, yang akhir sekali dia tanya apa itu ihsan. 4 soalan ni yang dia tanya. Dia tanya pasal kiamat sebab apa? Mati pasti akan berlaku. Dia tanya pula, nak menghadapi kematian ini, nak menghadapi kiamat ini, kita akan bawa 3 perkara di hadapan Allah. Bawa Islam, bawa iman, bawa ihsan. Saya tak nak cerita pasal Islam. Saya nak cerita pasal iman. Saya nak cerita pasal ihsan. Ihsan ni apa? Maka Nabi jawab, "Anta'budallah ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yarak." Beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah kamu melihat Allah ini terpacuk di depan kamu. Kata anta'budallah fa illam takun tarahu. Kalau kamu tidak yakin, tak nampak Allah begitu, dan sememangnya mustahil kita akan nampak Allah begitu. Sebab Allah tidak berjisim. Mustahil kita dapat lihat. Maka kalau tak dapat melihat Allah, maka hendaklah kamu kena rasa diri kamu ini sentiasa dipantau, dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, kalau kita tengok kita ni, rupa-rupanya ihsan dengan takwa ni adalah dia adik-beradik dua ni. Ini menyebabkan seseorang ini tidak melakukan maksiat. Takwa ini penting. Sebabnya di dalam takwa ni adanya ihsan. Maknanya dia amanah dengan kerja dia. Kerja yang sepatutnya dilakukan sehari, dia buat sehari. Setengah orang kerja sehari, dia buat 3 hari. Dia tak amanah. Sebab apa? Dia tidak ada sifat ihsan. Takwa tidak ada dalam diri dia. So bagaimana nak lahir sifat takwa ini? Maka ibadat puasa inilah yang menjadi didikan utama Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendidik manusia supaya menjadi orang yang bertakwa. Betul lah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah 183 yang saya baca tadi, "Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, kenapa perlu jadi takwa? Saya dah cerita tadi. Lesen kunci nak pertama nak jadi orang, lesen utama untuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala adalah takwa.
Sebab kalau terjemuh takwa ni takut. Takut pada siapa? Takut kepada Allah. Takut kepada azab Allah. Takut kepada neraka Allah. Takut kepada azab kubur Allah. Takut kemurkaan Allah. Itu kepentingan takwa ini perlu ada di dalam diri kita. Sebab itulah, sebab apa? Dalam Quran sebut innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sebab apa kita boleh jadi orang takwa? Sebab Allah dah bagi jaminan kepada kita. Orang-orang yang bertakwa ini tempatnya tidak lain dan tidak bukan di dalam syurga yang penuh dengan taman-taman dari mata-mata air yang sangat hebat. Nah, akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Siapa orang bertakwa ni? Masa di atas muka dunia dulu, mereka ini patuh, taat pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka ini termasuk golongan orang muslimin. Siapa orang muslimin? Orang muslimin dan muttaqin ini orang yang tidak boleh diubah, tidak boleh dipisahkan. Muttaqin, muhsinin, mukminin. Mereka ni seorang sama. Muslimin belum tentu. Ada ramai orang Islam tapi tak masuk syurga. Tapi kalau orang mukminin, muttaqin, muhsinin, mereka inilah ahli-ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mustahil seseorang itu dapat jadi muttaqin kalau dia bukan mukminin. Apabila seorang itu dah jadi muttaqin, maka dia otomatik dia mukminin dan dia juga orang muslimin. Tuhan bagi kepada kita satu ibadat dapat 3 perkara. Muttaqin, muttaqin, muhsinin dan juga mukminin. Tuan-tuan yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu pula Sayyidina Ali pernah ada menyatakan Sayyidina Ali Abi Talib pernah mengatakan bahawa takwa ialah takut kepada Tuhan yang Maha Mulia, Maha Tinggi, beramal dengan kitab yang turunkan, redha dengan sedikit dan bersiap sedia untuk hari kesudahan. Sebab tu kita cerita tadi, apakah ini hari terakhir, bulan terakhir, tahun terakhir, Ramadan terakhir kita. Maknanya tujuan kita adalah kita melakukan ibadat pada satu persiapan untuk kita menghadapi kematian, menghadapi Allah Subhanahu Wa Taala ke alam baqa, alam yang kekal abadi. Tuan-tuan yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Apa pula tawaran hebat yang Allah beri kepada bulan Ramadan ini? Antaranya lain pula ialah Allah Subhanahu Wa Taala nak offerkan kepada kita keampunan besar-besaran kepada kita semua. Jadi orang tanya balik, adakah bulan-bulan lain yang Allah Subhanahu Wa Taala tak ampunkan dosa kita? Ada orang tanya, bulan-bulan puasa je kita melakukan ibadat atau melakukan apa yang Tuhan bagi ni, kita buat dosa banyak-banyak sebelum bulan Ramadan kita bertaubat. Begitukah? Tidak. Maksudnya kalau bulan-bulan lain Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa kita, tapi pada bulan Ramadan Allah buka seluas-luasnya pintu keampunan kepada kita. Dengan hanya kita berpuasa dengan ikhlas kepada Dia. Betul lah firman Allah Subhanahu Wa Taala, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dalam hadis yang lain pula dia kata, wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kedua-dua hadis ini riwayat oleh Imam Bukhari dan ada juga dengan lafaz berbeza disebut dalam hadis Muslim. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keinsafan, dengan penuh keikhlasan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah Subhanahu Wa Taala akan ampunkan keseluruhan dosa-dosa kita yang terlampau. Begitu juga barang siapa dah kita dah berpuasa bulan Ramadan, Tuhan nak ampun lagi dosa kita lepas, dan kita beribadat pada malam-malam dan dapat Lailatul Qadar, maka Allah ampunkan dosa-dosa kita lagi. Berapa kali lagi Allah ampunkan dosa kita? Banyak Tuhan ampun dosa kita. Sayang Allah kepada kita, tuan-tuan. Tak payah Tuhan tengok ni saja. Dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, satu contoh. Barang siapa yang keluar, barang siapa yang keluar daripada rumahnya dalam keadaan berwuduk dan pergi ke masjid, maka Allah, dan kemudian pergi solat ke masjid dan solat berjemaah dengan imam, lepas tu balik ke masjid, daripada masjid balik ke rumahnya, orang itu akan diampunkan seluruh dosa-dosanya lepas. Hak paling mudah tiap-tiap malam kita buat. Kalau tuan-tuan sembahyang 8 rakaat,
Tuan-tuan sembahyang 8 rakaat, 8 kalilah Allah ampunkan dosa-dosa kita lepas. Kalau tuan-tuan sembahyang 20 rakaat tarawih, ni tarawih saya sebut 8 rakaat tarawih. Kalau 8 rakaat tarawih, 8 rakaat Tuhan ampun segala dosa-dosa kita. 8 kali Tuhan ampun dosa kita lepas. Kalau kita sembahyang 20 rakaat, maka Allah akan ampun 20 kali dosa-dosa kita lepas. Kalau tambah witir 3 rakaat, 23 kali Allah ampunkan dosa kita. Pada tiap malam sahaja. Bayangkanlah kalau 10 hari kita sembahyang 23 rakaat. 23 rakaat, 230 kali Tuhan ampunkan dosa kita. Kat mana tuan-tuan? Kat mana? Dekat amin. Dekat amin. Ni ambil kunci dekat amin. Barang siapa man ammana ma'al imam, man ammana ma'al imam, fawafaqa ta'minuhu bi ta'minil imam. Barang siapa yang mengucapkan amin dan aminnya bersepakat pada imam dengan ibarat imam, barang siapa apabila idza ammanal imam fawafaqa ta'minuhu ma'al ta'mil imam, barang siapa yang mengamin serentak dengan amin imam. Ini dengar betul-betul ilmu ni. Barang siapa yang amin serentak dengan aminnya imam. Jadi kita sembahyang tarawih 8 rakaat, kita serentakkan dengan amin imam. Fa innal malaikah yuwafiqu bi ta'minihi au fa innal malaikah tu'minu bi ta'minihi. Maka para malaikat pun akan beraminkan sama-sama. Kita orang KPT kita sebab pegawai dia tak ada. So apabila aminnya malaikat tadi, apa kita amin seketak dengan imam dan malaikat juga amin dengan kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan seluruh dosa-dosa kita yang subhanallah. Kalau bulan Ramadan Tuhan ganda lebih daripada itu. Kalau kita sembahyang tarawih 20 rakaat serentak dengan amin imam, maka 20 kalilah Allah ampunkan dosa-dosa kita. Allahu akbar. Sebab itulah orang yang tahu tentang kelebihan ini, mereka tidak akan turun daripada masjid melainkan solat 20 rakaat dengan imam. Kalau orang tahu tentang kelebihan takmin amin ini, mereka tidak akan sembahyang tarawih secara berseorangan. Mereka akan sembahyang secara serentak. Secara berjemaah dengan imam. Allahu akbar. Hebatnya maknanya orang yang hidup pada bulan Ramadan. Tuhan nak ampunkan dosa kita. Man shoma yaumin fi sabilillah ba'adallahu wajhu anin nari sab'ina kharifa. Orang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala, orang siapa yang berpuasa kerana jalan Allah dengan keikhlasan kepada Allah, ba'adallahu wajhahu anin nari. Allah akan jauhkan mukanya, tubuh badannya daripada api neraka sab'ina kharifa. Hadis ini Bukhari. Barang siapa yang berpuasa kerana Allah dengan ikhlas kerana Allah, Allah akan jauhkan wajah dan tubuh badannya daripada api neraka selama 70 tahun. Allah. Sebab itulah apabila ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, apakah doa yang patut aku baca apabila setiap kali masuk pada setiap kali pada malam Lailatul Qadar? Apa yang dijawab oleh Rasulullah? Apa dijawab oleh Rasulullah? Wahai Aisyah, Aisyah isteri yang paling dikasihi selepas Khadijah. Maka ditanya oleh isteri tadi, apa yang doa yang aku patut baca? Doa ni semua tuan-tuan. Setiap kali 4 rakaat, imam akan baca doa ni. Apa tuan-tuan? Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengampun, lagi mulia. Tuhibbul afwa, yang sangat suka memberi keampunan. Fa'fu anni, maka ampunkanlah dosa-dosa kami. Saya tanya sikit. Daripada sejam 3 minit dah saya cakap ni. Tuan-tuan tahu tak? Sebab apa dalam banyak-banyak perkara Nabi suruh kita minta ampun. Hebat sangat kau minta ampun ni tuan-tuan. Ya. Keampunan ni sangat hebat. Sebab perkara ini jelas berlaku ketika di zaman Hasan Al-Basri, seorang tabi'in yang hebat. Dia hidup di sezaman dengan Rabi'atul Adawiyah. Ketika Hasan Al-Basri ni, seorang ulama sufi, duduk bagi tazkirah kepada anak-anak murid dia, maka tiba-tiba
datang 3 kelompok, 3 golongan yang nak mengaju soalan kepada Hasan Al-Basri. Maka datanglah orang yang kumpulan pertama. Wahai Hasan Al-Basri, kami datang daripada jauh untuk mengadu hal kepada kamu. Negara kami ini sedang mengalami kemarau yang sangat panjang, menyebabkan banyak tanaman-tanaman kami mati, binatang-binatang pun mati, dan kami pun ada sebahagian yang mengalami kebuluran. Apakah patut kami buat, wahai Hasan Al-Basri? Maka jawab Hasan Al-Basri dengan selamba, kamu balik ke negara kamu dan minta beritahu kepada pemimpin dan seluruh rakyat-rakyat jelata supaya minta ampun kepada Allah. Itu sahaja? Ya, itu sahaja. Maka baliklah. Mari jauh-jauh, simple jawapannya. Bertaubatlah kepada Allah, minta ampunlah kepada Allah. Maka datang orang yang kedua tadi. Dia tanya, negara kami ini sedang mengalami masalah kewangan yang sangat teruk. Ekonomi merudum. Apa yang patut kami buat? Tadi masalah kemarau, ini ekonomi pula. Apa yang kami patut buat, wahai Syekh? Maka jawab Hasan Al-Basri dengan jawapan yang sama. Balik ke negara kamu, minta pemerintah dan minta rakyat jelata bertaubatlah kepada Allah banyak-banyak. Maka datang orang yang ketiga. Wahai Hasan Basri, aku kahwin lama dah, tapi sampai sekarang tak ada anak. Apa yang patut aku buat? Maka jawapannya sama diberi oleh Hasan Basri. Balik, mintalah kamu dan isteri kamu bertaubat kepada Allah banyak-banyak. Maka anak murid dia pelik. Tengok benda live depan mata dia. Maka mereka tak sabar-sabar tu bertanya, wahai Hasan Al-Basri, wahai Syekh Hasan Al-Basri, 3 soalan yang berbeza-beza datang daripada jauh tadi. Kamu hanya beri jawapan yang sama, bertaubat kepada Allah. Apa maksud kamu sebenarnya, wahai Hasan Al-Basri? Maka senyum Hasan Al-Basri sambil membaca surah Al-Ma'arij. Dia kata apa? Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allahu akbar. Ulama-ulama ni mulut dia tidak ada sandaran yang lain. Kalau tidak hadis, pastilah Al-Quran yang nombor 1. Dia berjawab, fakultu astaghfiru rabbakum, maka mintalah ampun kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana ghaffara, kerana Allah Subhanahu wa taala sifat dia maha pengampun kepada orang yang minta ampun. Kesan daripada apa? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Ini untuk jawapan yang pertama, untuk soalan pertama. Hasil taubat tadi, hasil minta ampun tadi, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, maka Allah akan turun kepada kamu hujan yang mencurah-curah. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina. Maka Allah Subhanahu wa taala akan bagi kemurahan rezeki kepada kamu dan akan mengurniakan kepada kamu anak pinak. Allahu akbar. Ini rupanya sebab apa Allah Subhanahu wa taala ini bagi suruh kita minta ampun. Sebab apa? Sebab minta ampun kepada Allah ini, Allah akan bagi benda-benda selepas daripada itu. Banyak perkara yang Allah tak kurnia kepada kita disebabkan dosa-dosa. Sebab itulah Nabi ajar kepada Aisyah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Minta ampun banyak-banyak. Apabila Allah minta ampun dari kita, rezeki kita pun akan murah. Jangan anggap apabila lepas kita baca doa ni, minta ampun Allah, pergi buka bonet kereta, satu bonet kereta ada orang kemas, satu bonet kereta ada duit berjuta-juta. Bukan begitu. Allah bagi rezeki pada kita ni banyak definisinya. Ada rezeki bersifat dengan duit. Ada rezeki bersifat dengan anak-anak yang baik. Ada rezeki bersifat dengan kesihatan. Ada rezeki bersifat dengan ketenangan. Mana tuan-tuan nak? Ada duit berjuta-juta tapi anaknya tak ada. Mana tuan-tuan nak? Kalau duit berjuta-juta tapi dalam poket baju Melayu ada 3 poket.
Poket yang pertama obat kecil manis, poket yang kedua obat darah tinggi, poket yang ketiga obat jantung. Mana tuan-tuan nak? Duit yang biasa saja, tapi tuan-tuan bagi kita anak yang sihat. Duit kita biasa saja, tapi Allah bagi pada anak kita yang anak-anak yang soleh, anak yang baik, anak yang taat. Duit kita biasa saja, tapi kita bahagia. Nah, tidur kat mana-mana pun dah. Kalau ayah saya, ya Allah, kata, kita mengaji tinggi-tinggi, ada profesor, adik-adik saya ada 3 orang profesor. Nah, seorang profesor Dr. Wan Iyan di UMT, satu lagi, ni adik saya tu Profesor Wan Iyan di UMT, satu lagi Profesor Dr. Wan Ahmad Amiza. Nah, tapi kita nampak kelam kabut je hidup kita. Padahal kita 4 orang anak je. Saya adik-beradik 12 anak. 12 anak. 12 adik-beradik saya. Ayah saya kerja kampung. Tapi, Alhamdulillah, anak-anak berjaya. Tapi sekali kat ayah saya tengok. Dia boleh tidur dekat semi biasa. Penat-penat pergi menyangkul. Kan semi kau kampung, kan tangga, kan semi warna hitam tu, yang tidak ada mozaik tu. Letak kepada situ, letak tangan atas bahu, tidak berbantal apa-apa, tidur. Kadang-kadang berbantal dengan kain, dia buat lap badan dia, letak sebagai bantal, boleh tidur berdengkur sampai jalan besar pun. Bahagia hidup dia. Kita, di rumah buka aircon sampai 18 buka aircon, tapi tidur tak nyenyak. Tanya sebab apa? Tanya sebab apa? Nah, kadang-kadang tidur, tapi dia dah pagi, macam tak tidur. Tapi dia boleh tidur dengan berdengkur. Sedangkan esok lusa nak bayar yuran anak ni, nak bayar yuran ni. Kerja kampung tu tak penuh dia. Rupa-rupanya ada kunci dia. Iaitu kita istighfar kepada Allah SWT. Ambil ni, ini yang paling besar kita. Sebab apa Ramadan ini? Bulan Ramadan ini bulan ghufran, bulan keampunan, bulan untuk minta ampun Allah. Hasil daripada keampunan Allah SWT. Allah mari kepada kita rezeki bercabang-cabang yang kita tak sedar. Mari mana rezeki? Hebatnya tuan-tuan yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebenarnya hadis yang saya baca tadi, saya tak nak baca kali kedua. Mana sebab itulah kena ingat tuan-tuan. Kena ingat warning daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan kita duduk bulan Ramadan ini, bulan berkat ini, bulan dilipat gandakan amal ibadat ini, Allah akan tanya. Allah akan tanya. Allah akan argue sebagaimana saya nyatakan pada awal tadi. Apa yang ditanya? Maka dia kata, qala atani Jibril. Satu ketika Nabi naik di atas mimbar, setangga, satu tangga, amin. Satu tangga, amin. Satu tangga, amin. Maka para sahabat pelik. Lepas Nabi sampai ke khutbah tadi, maka tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang berlaku tadi? Naik tangga tadi sebut amin. Naik tangga kedua sebut amin. 3 amin. Maka Nabi SAW bersabda, dia kata, ketika aku naik atas mimbar tadi, tiba-tiba Jibril alaihissalam datang di atas mimbar tadi. Dan berkata Jibril alaihissalam, nah, atani Jibril faqala ya Muhammad man adraka Ramadan falam yughfar lahu fa'abadahu Allah. Maka dia kata, barang siapa yang diberi peluang untuk hidup di dalam bulan Ramadan, barang siapa yang diberi peluang untuk mengecapi Ramadan, tetapi selepas habis bulan Ramadan, falam yughfar lahu, dosa-dosanya tetap tidak diampunkan Allah. Sebab kita sebut tadi, man shoma Ramadan iman wa ihtisaban, Allah akan ampunkan dosa kita. Barang siapa yang berpuasa, Allah akan ampunkan dosa. Tapi malangnya, orang itu hidup pada bulan Ramadan, masuk Syawal, dosa dia tetap tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'adahu Allah, dengan kata bahasa kasar kata, celakalah orang ini. Jauhlah dia daripada rahmat Allah. Katanya malaikat Jibril. Nabi jawab, amin. Nabi amin tu. Nabi amin. Maknanya kalau kita hidup bulan Ramadan, tapi habis Ramadan, dosa kita tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga, maka celakalah kita. Mana lagi Tuhan nak tolong kita? Mana lagi Tuhan nak tolong kita? Nah, sebab kita masuk syurga dengan rahmat Allah. Nah, jadi kalau Jibril kata fa'ar Allah, Allah jauhkan dia daripada rahmat Allah. So siapa kita di atas muka bumi ni? Kat mana lagi kita nak hidup? Kat mana kita nak duduk? Dengan siapa kita berharap? Hati-hati tu. Nah, masih ada peluang lagi. Berapa hari separuh kita ada bulan Ramadan lagi. Maknanya kita sempat lagi untuk renew balik amal ibadat yang kita lakukan pada bulan Ramadan. Tuan-tuan yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian.
Okey. Yang berikutnya, Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi ibadat kita sedikit tapi pahalanya sangat-sangat banyak, iaitu tidak lain dan tidak bukan, iaitu malam Lailatul Qadar. Tuan-tuan dikasihi sekalian, dengan hadis yang saya baca tadi, hadis yang Imam Malik tadi mengatakan bahawa Nabi pusing tengok umat dia ni umurnya pendek. So bagaimana kita nak ambil manfaat pada bulan yang pendek ini, sedangkan untung ibadat umat-umat terdahulu dapat lakukan ibadat yang banyak. Maka Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada Lailatul Qadar kepada kita. Sebagaimana tak maklum bahawa Lailatul Qadar ini adalah ibadat anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah beri kepada kita ini adalah untuk cover umur-umur kita. Bayangkan tuan-tuan, kita dapat Lailatul Qadar insya-Allah tahun ni, kita dapat lagi Lailatul Qadar. Umur kita katakanlah 50 tahun. Tuhan bagi umur kita panjang. Tapi tiap-tiap tahun tolak dengan umur zaman-zaman jahiliah kita dulu. Katakanlah kita hidup 20 tahun. Dengan dapat Lailatul Qadar, alhamdulillah, kalikanlah 20 tahun kali dengan 83. Berapa tahun kita hidup? Berapa tahun kita hidup? 83 kali dengan 2, 6, 82, 16. 166. Maknanya 166 tambah 2, tambah kosong lagi. Kita boleh hidup 1660 tahun. Lebih panjang daripada umur kaum Nabi Nuh alaihissalam. Sebab tu saya kata, Allah Subhanahu Wa Taala tidak niayakan kita dengan menjadikan amal Lailatul Qadar ini, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr inna anzalnahu fi lailatul qadr. Allah turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, wa ma adraka ma lailatul qadr. Tahu tak kamu apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadr khairun min alfi syahr. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala jadikan Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan sama dengan 83 tahun, 3 bulan, 3 hari, 3 jam, 3 minit, 3 saat, 3 detik, dot ke belakang. Kalau 10 tahun, kita boleh hidup 830 tahun. Allah bagi peluang untuk kita seolah-olah kita hidup dengan penuh ibadat secara berterusan. InsyaAllah banyak hadis menyatakan bahawa Lailatul Qadar ini berlaku pada 10 yang terakhir, terutama sekali pada hari-hari yang ganjil. Dan kebanyakan para ulama yang buat ijtihad, kebanyakan Lailatul Qadar ini berlaku pada malam 25 dan 27 kebanyakannya. Tetapi sebenarnya tidak ada bukti-bukti yang kukuh, cuma Nabi sebut Lailatul Qadar ini berlaku kepada asyr awakhir Ramadan, pada 10 terakhir pada bulan Ramadan. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, saya tak nak cerita detail pasal Lailatul Qadar ini. Sebab apa? Lailatul Qadar ini banyak perbincangan. Ini adalah offer yang sangat hebat yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Tuan-tuan yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya akan bagi secara umum sini, iaitu apakah amalan-amalan yang dianjurkan untuk kita lakukan pada malam, pada hari, pada bulan Ramadan ini. Antaranya ialah kita lakukan qiyamul lail. Nanti minta tolong dah urus dia, tolong ingatkan saya. Urus dia, tolong ingatkan saya, sebab saya ada buat garis panduan untuk qiyamul lail nanti saya send nanti. Tolong ingatkan saya. Nanti saya send kat telefon pun tak apa. Nanti Puan Wan nanti tolong maklum kat saya. Tolong ingat nanti saya dah siap dah garis panduan untuk qiyamul lail ni. Nanti boleh baca. Situ saya tulis detail lebih kurang dalam 15 hingga 18 muka surat. Baca sikit je, baca sambil lalu je bagaimana kita nak lakukan qiyamul lail ni. Secara umumnya qiyamul lail ini dia dipecahkan malam ini dipecah pada 3 bahagian. 3 bahagian dipecahkan. Yang pertama 1/3 yang pertama. 1/3 kedua, 1/3 yang ketiga. Sebab itulah disebut manalah 1/3 ni 1/3 terakhir yang terbaik sekali. Bagaimana nak kira? Ada ulama berselisih di situ. Ada ulama kata qiyamul lail ini bermula selepas kita solat Isyak. Selepas kita solat Isyak. Kalau kita musafir, kita jamak maghrib dengan Isyak. Katakanlah siap jamak maghrib Isyak, pukul 7.30 dah siap dah jamak maghrib Isyak. Maka qiyamul lail kita bermula di situ. Maknanya bagi kepada 4 bahagian, pada 3 bahagian. Contohnya pukul 9, 10, 11, 12. Okey. Betul? Itu 1/3 pertama. 12, 1, 1, 2, 2, 3. 1/3 kedua. Lepas tu 3 sehingga masuk waktu subuh.
ialah itu yang dimaksud dengan 1/3 yang terakhir. Maknanya kita buat tarawih tu dah kira qiyamul lail. Tapi terbaik sekali bermula pada pukul 3. Lebih kurang begitu. Ada setengah ulama kata qiyamul lail ini bermula lepas masuk azan maghrib. Maknanya kalau maghrib kita bilang kita anggap ginilah pukul 7 kata. 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11. Lebih kurang juga. Nah, 4 jam, 4 jam, 4 jam, 4 jam. Jadi lebih kurang pukul 3, 3:30. Itu waktu yang terbaik. Nah, dalam tu saya dah tulis jadual dia. Nanti tu dia teringatkan saya nanti. Saya forward nanti. Man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa atau barang siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar, maka Allah dengan iman, dengan penuh keikhlasan, maka Allah akan ampunkan dosa lepas. Kalau puasa dah ampun dah, Lailatul Qadar dah ampun pula. Allahu akbar. Nabi pernah sebut, dia kata afdalus salati ba'dal faridah qiyamul lail wa afdalus siyam ba'da Ramadan, yakni al-Muharram. Dia kata sebaik-baik solat selepas solat fardu, maka tidak lain dan tidak bukan, maka ia adalah qiyamul lail. Maka afdalus siyam ba'da Ramadan al-Muharram. Sebaik-baik puasa selepas bulan Ramadan adalah bulan Muharram. Ini nak sebut kepada kita. Sebab apa perlu kita bangun qiyamul lail? Sebab apa? Sebab apa? Kalau bulan biasa, bukan bulan Ramadan pun, Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang lain dia kata di sini, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa sulsul lail akhir yaqul. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan turun ke langit dunia pada 1/3 terakhir. Bila? Lebih kurang pukul 3, 3:30 sehingga masuk waktu subuh. Turun di sini bukannya Allah kata turun macam turunnya kita. Nak beritahu dekatnya Allah Subhanahu wa taala dengan kita. Dekatnya Allah Subhanahu wa taala dengan kita. Nah, dia kata pada ketika itu may yad'uni. Barang siapa Allah kata, barang siapa yang berdoa kepada aku ketika itu, dia kata fa astajibu lahu. Nescaya aku akan kabulkan doanya. Barang siapa yas'aluni, minta kepada aku, fa'utiyahu. Nescaya aku akan beri kepadanya. Wa man yastaghfiruni fa'aghfiru lahu. Barang siapa yang minta ampun kepada aku, nescaya aku akan ampunkan dosa-dosa. Kalau bulan-bulan biasa, Allah dah datang kepada kita sebegini, maka bulan Ramadan lebih lagi. Sebab itu rugi kalau kita masuk duduk dalam masa waktu sahur tu kita tak berdoa kepada Allah. Walaupun kau ibu sedang memasak kat dapur sedang waktu sahur, ya Allah, ya Tuhan, ampunlah dosa aku lah. Minta ampun banyak-banyak. Selain daripada itu, minta ampun banyak-banyak. Kalau kita minta doa murah rezeki, kita minta sekali, biarlah minta ampun 100 sekali. Ya Allah, ampun dosa aku, ya Allah, ampun dosa aku, ya Allah, ampun dosa aku, ya Allah. Nah, kadang-kadang kita buat musibah timur diri kita ni, kita salah pada orang lain. Sebenarnya kesalahan sebenarnya ada pada kita. Ada pada kita. Maka tidak lain tidak bukan minta ampun kepada Allah, menangis depan Allah Subhanahu wa taala, khususnya pada 1/3 yang terakhir. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebenarnya banyak perkara yang boleh kita lakukan pada bulan Ramadan, pada bulan Ramadan ini. Cuma saya pergi sepatah lalu, yang keduanya adalah taubat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saya nyatakan tadi, pentingnya bertaubat kepada Allah khususnya pada bulan Ramadan, kerana pintu taubat ini dibuka seluas-luasnya kepada kita. Diluas-luasnya kepada kita. Nah, begitu juga dengan membaca Al-Quran. Kita ingat, dalam hadis kata, barang siapa membaca Al-Quran, aku akan bagi 10 pahala kepadanya. Aku tak kata alif lam itu 10. Aku kata alif 10, lam 10, mim 10. Maknanya alif lam kita dapat 30 ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkanlah kalau kita lakukan pada bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan ni sangat-sangat digalak baca Quran? Bukan bermakna bulan lain kita tak payah baca. Sebab apa? Ambil keberkatan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dah lah bulan puasa tu mula-mula ya. Diturun pula di kalangan hari-hari yang paling mulia di sisi Allah dalam bulan Ramadan, iaitu malam Lailatul Qadar. Sebab itulah kita pada hari ini tuan-tuan, kita sedih tengok kan, kadang-kadang ibu bapa sangat bersemangat nak suruh anak dapat keputusan tinggi-tinggi, menjadi menjaya, seorang doktor, seorang lawyer, jadi pensyarah dan sebagainya. Nah, tapi sedikit ibu bapa ini yang sangat bimbang tentang kebolehan anak baca Al-Quran.
kita sanggup bagi tuition kan anak bayar beratus-ratus. Ya pastikan anak straight A. Tapi kalau cikgu mengajar Quran minta RM30, oh mahal ya Allah. Ngaji Quran pun mahal. Dia ingat guru Quran tu tak ada anak bini. Kan? Tanya diri kita lah. Iman kita macam mana? Adakah kita runsing tengok anak kita baca Quran kadang merangkak? Kalau tak rasa runsing anak kita baca Quran merangkak, kita ada masalah dengan iman. Nah, kita ada suami, ada isteri. Pastikan suami kita boleh baca Al-Quran. Kita nak mereka jadi pasangan kita bukan setakat dunia ini. Kita nak mereka jadi pasangan kita di akhirat nanti. Dalam syurga nanti. Lebih-lebih kita takut mereka tanya kita. Kenapa mu tak ajar Quran? Khususnya untuk suami. Khususnya untuk suami. Jadilah profesor. You siapa sekalipun. Mikir berapa sekalipun. Tuhan nak tanya tak apa. Mu profesor, mu tak payah masuk neraka. Mu masuk syurga. Ada ke begitu? Tak ada. Tak ada. Nah, ini nak beritahu kepada kita. Pentingnya Al-Quran ini. Muhasabah diri kita. Kita ni bukan semua muda lagi. Walaupun kita I love you, you love me. Dengan anak, suami, isteri datang muka dunia ni. Belum tentu di hadapan Allah. Mereka ni lah yang akan tuntut menyebabkan kita ke neraka asalnya ke syurga. Ingat kesanan itu. Jadi jadikanlah Al-Quran pada bulan Ramadan ini bulan yang terbaik untuk didik anak-anak kita membaca Al-Quran. Tuan-tuan yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Yang keempat, i'tikaf. I'tikaf ni juga amalannya baik dilakukan. Jadi tuan-tuan pergi ke masjid, masuk je masjid, tu niat i'tikaf. Saja aku niat i'tikaf kerana Allah Taala. Jadi ada istilah ni, tak payah ngafal tak pun nawaitu i'tikaf ala hadzal masjid lillahi ta'ala. Tak payah. Tu niat i'tikaf, aku niat i'tikaf, dah jadi dah. Tapi orang perempuan macam mana ustaz? Orang perempuan macam mana? Orang perempuan kadang-kadang Nabi kata duduk sembahyang di rumah. Maka sebenarnya suami pergi ke masjid tu dah dapat pahala dekat isteri kat rumah. Nah, maknanya iktikaf orang perempuan adalah di rumah mereka. Mereka sembahyang berseorangan di rumah mereka, pahalanya sama dia berjemaah di masjid. Orang perempuan sembahyang di rumah seorang-seorang diri, pahalanya sama dengan lelaki sembahyang di masjid. Kalau orang lelaki boleh iktikaf di rumah, di masjid, maka orang perempuan dia boleh buat iktikaf di rumah masing-masing. Sebab di rumah mereka itulah masjid mereka. Nah, jadi sebab apa seorang sahabiah bertanya, ya Rasulullah, ta'atilah orang lelaki pergi masjid berjumpa dengan kami, maka masjid untuk orang fi buyutikum, di rumah kamu sendiri. Maknanya iktikaf seorang berjemaah tetap dapat pahala walaupun dia di rumah mereka. Sebab Nabi sendiri dia kata kana ya'taku al-ashra wa fi Ramadan hatta tawaffahu Allah thumma i'taka azwajuhu min ba'dihi. Maka Nabi ni mengambil berat pasal i'tikaf terutama sekali 10 terakhir. Dia akan duduk di masjid per-10 yang terakhir. Kemudian diikuti oleh isteri-isteri baginda. Yang kelima, perbanyakkan doa sebagaimana saya sebut tadi. Banyak-banyaklah doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya 1/3 terakhir tadi. Seperti yang sebut, kalau kita dengan manusia minta banyak kali, blow up lagi tu. Sekali dua tak apa. Kali 3 ke 4 mulalah orang tekan loceng, tak buka pintu. Mulalah tanya anak ayah dah kat rumah, beritahu tak ada kat rumah. Nah, tapi dengan Allah tidak. Allah suka kita banyak doa. Bahkan Allah marah. Dia kata wa doa sabab li daf'i ghadabillahi ta'ala. Doa ini adalah penyebab kepada untuk kita tolak kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Man lam yas'alillahi yaghdab alaihi. Barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, maka dia mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Penting kita berdoa, khususnya pada bulan Ramadan. Kita tengok tu, saya sebut sebentar lalu. Bulan Ramadan ni doa yang Allah makbulkan doa kita. Tapi dalam hadis Rasulullah SAW ada beberapa tempat yang lebih lagi mudah makbul. Antaranya waktu qiyamul lail. Antaranya waktu 2 khutbah. Khutbah yang kedua sehingga ke akhir. Nah, waktulah bulan khatib duduk di atas kursi tu, lepas khutbah pertama tu, maka doalah banyak-banyak. Nak doa gapo waktu yang singkat begitu. Sebagaimana saya sebut, Rabbighfirli warhamni, Rabbighfirli wali walidayya, atau Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Tak hafal ustaz. Tak apa. Ya Allah, ya Tuhanku, mengampunlah dosa aku, kejahatan mata kaki aku, kejahatan segala yang dilakukan oleh diriku sengaja tidak sengaja, dosa besar, dosa kecil, dosa-dosa yang dilakukan isteri, anak-anakku, ya Allah. Doa yang tu. Nah, dan antara doa yang banyak disepakati oleh para ulama adalah doa selain pada waktu qiyamul lail, doa pada hari Jumaat selepas waktu asar, sebelum waktu maghrib pada hari Jumaat.
Hak paling bagus sekali, dekat-dekat 10 minit nak masuk maghrib pada hari Jumaat. Itulah doa yang paling hebat, paling banyak. Bahkan disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan banyak sedekah. Sekarang ni kita pakat ada lagi kita masjid mana nak bagi buka puasa. Kadang-kadang saya tak faham. Kita ambil moreh lah, sebab moreh ni murah sikit. Kalau buka puasa 1,000, kalau moreh 300 moreh. Sebenarnya sepatutnya kita ambil buka puasa. Sebab buka puasa ni hadis sebut, barang siapa yang beri makan orang buka puasa, maka dia akan mendapat pahala orang yang berbuka puasa itu dan tidak mengurang kepada dosa mereka. Maka Tuhan ambil bagi dosa mereka, pahala mereka kita menyebabkan pahala orang makan hasil derma kita kurang. Tidak, tak mengurang dosa mereka. Tapi pahala mereka dapat 10. 10 tu juga Tuhan bagi kat kita. Puasa kita dah dapat dah. Kalau 100 orang, bayangkan tuan. Buka puasa bukannya moreh. Moreh tak ada syar'i, tak ada nas pun. Kita yang buat tu. Pergi apa nak sedekah untuk moreh buat apa? Kalau nak bagi juga tak ada masalah, niat sedekah Ramadan. Tapi yang besarnya adalah untuk buka puasa. Itu yang sepatutnya. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saya nak kongsi gambar. Saya tengok dalam internet gambar bagus kan ni benda ni. Apa dia gambar ni? Gambar ni adalah satu dia macam dia guide kita. Apakah perkara yang perlu kita lakukan tiap-tiap hari. Kadang-kadang kan kita sebut ibadat. Kita tak tahu nak lakukan apa sebenarnya. Nak lakukan apa sebenarnya? Kita tak tahu. Sebenarnya dia ada jadual-jadual seperti ini, sepatutnya kita ambil panduan. Kita tengok daripada waktu subuh. Kita bangun, kita berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ni banyakkan tidur dah doa, bangun tidur tak doa. Sama juga, ramai kita tengok baca doa ketika nak makan. Berapa orang yang baca doa lepas makan? Sebenarnya dari segi fadilat doa ni, doa selepas makan lagi besar daripada doa sebelum makan. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Alhamdulillah at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Segi fadilat doa lepas makan lagi besar. Tapi kita ramai berebut sebelum makan. Lepas makan dah kenyang dah lupa dah doa. Sama juga tidur. Ramai baca doa, Allahumma ahya wa amut, tapi jaga doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusyur. Apa tu? Ini benda-benda yang kecil. Jangan fikir benda yang besar nak lakukan ibadat. Laku dengan simple, tapi kita tahu tentang perkara tersebut. InsyaAllah Tuhan akan bagi ganjaran hebat kepada kita. Bangun makan sahur. Jangan tak makan. Kadang-kadang pergi kedai mamak pukul 11 malam. Pergi apa ni kita bersahur. Ni belajar dengan siapa pula bersahur pukul 11 malam. Bersahur ni sebenarnya bermula waktu tengah malam. Masuk pukul 12 tengah malam tu barulah masuk waktu bersahur. Dan yang afdal sahurnya adalah dekat dengan masuk waktu subuh. Berbeza dengan buka puasa. Disunatkan cepat buka puasa. Tapi untuk bersahur dilewatkan bersahur. Beza. Kita ni tengok orang ada ilmu dengan tak ada ilmu. Ni bersahur pukul 11 malam di kedai mamak. Allahu akbar. Jelas nampak tak ada ilmu dalam bab itu. Yang ketiga. Yang keempat, baca Al-Quran. Walaupun kita tak payah berebut nak khatam Al-Quran. Tapi ada boleh khatam Al-Quran lagi bagus. Tapi setidak-tidaknya baca kita tanda istiqamah. Baca Al-Quran, nak pergi sudah jabat. Apa salahnya duduk dan waktu dah kita di mana? Baca Al-Quran sekejap. Satu muka ke dua muka ke? Ingatlah, ya'ti yaumul qiyamah syafi'an li qiraati. Ingat Al-Quran ini akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat kepada orang membacanya. Ingat doa di hujung, kalau Tuhan buka dengan surat terakhir di dalam Al-Quran tu ada Allahumma zayyinna bi zinatil Quran. Ya Allah, hiasilah kami dengan apa yang dalam Al-Quran. Wa akrimna bi karamatil Quran, muliakanlah kami dengan Al-Quran. Wa albisna bi khil'atil Quran. Ya Allah, lindungi kami soal itulah. Dan liputilah kami dengan Al-Quran, pakailah kami dengan Al-Quran. Wa adkhilnal jannata bi syafa'atil Quran. Ya Allah, dia kata, masukkanlah kami ke syurga dengan syafaat daripada Al-Quran. Al-Quran ni kita kena ingat, biasa tersebut dalam Al-Quran, kita sebut dalam hadis ni, 3 yang Allah bagi kuasa kepada orang yang, ketiga kuasa yang diberi untuk bagi syafaat kepada orang tertentu. Yang pertama, Nabi. Allah izinkan kepada Nabi untuk bagi syafaat pada orang yang terpilih, pada umat-umatnya. Yang kedua, orang yang boleh mendapat syafaat pada hari kiamat adalah orang yang istiqamah menghayati azan dan membaca doa selepas azan. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah. Nabi kata, man qara'a ba'dal azan
Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatul qa'imah ati Muhammadin wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Dia kata dakhalal jannah. Barang siapa yang baca doa itu selepas azan, maka orang itu tempatnya adalah di dalam syurga. Nah, dan yang ketiga lah Al-Quran. Dan juga solat duha. Solat duha ini solat antara yang solat pemurah rezeki. Ada dalam hadis-hadis Rasulullah. Tersebutlah rezeki ni banyak jenis. Bukan duit saja. Allah bagi ketenangan, Allah bagi kesihatan, Allah bagi bahagia, Allah bagi suami yang baik, isteri yang solehah, Allah bagi anak-anak yang soleh dan solehah. Nah, Allah bagi kita ketua pemimpin yang baik, ketua jabatan yang baik. Sebelum dapat ketua jabatan tak apa-apa. Sekarang ni sebab doha kita, orang lain kena marah, kita tak kena marah. Itu semua rezeki daripada Allah. Nah, lepas tu kita pun pergi solat sunat, nama dua ting solat sunat. Solat sunat dan pergi ke sekolah pejabat dengan niat ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita solat berjemaah subuh, zuhur, asar, maghrib. Ni saya tegur. Saya tegur. Setengah-setengah daripada kita ni pelik. Contohnya sembahyang tarawih. Kita tengok ramai yang bangun sembahyang tarawih. Lepas sembahyang isyak tu ramai yang bangun tarawih. Tapi tak ramai yang bangun sembahyang sunat ba'diyah isyak. Tak ramai. Sedangkan solat ba'dah isyak tu lebih besar dia sembahyang tarawih. Sebab termasuk dalam hadis man sallas natai asyara lailan wa nahara faqad banallahu lahum baitan fil jannah. Barang siapa yang sembahyang 12 rakaat, iaitu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak, 2 rakaat sebelum subuh, maka Allah akan binakan mahliga dalam syurga. Jelas Nabi sebut. Dan hadis yang lain, barang siapa man shalla 4 rakaatin qabla az-zuhri wa 4 rakaatin ba'daha dakhal lam tamassathu an-nar. Barang siapa yang sembahyang sunat qabla zuhur 4 rakaat, sembahyang sunat ba'diyah lepas zuhur 4 rakaat, sebelum 4 rakaat, selepas 4 rakaat, lam tamassathu an-nar, maka tidak akan sentuh oleh api neraka. Dan banyak yang menolai, membeli jual dah. Kita masak ikhlas kerana Allah untuk buka puasa boleh dapat pahala. Kita banyakkan doa sebelum buka. Dekat nak buka tu masa tu lawan kalut. Panggil anak-anak kita dalam 5 minit sebelum buka puasa tu. Doa banyak-banyak di situ. Ya Allah, ya Tuhan aku, ampun dosa kami. Ya Allah, jadilah kakak dapat experience cemerlang dalam periksa ni. Jadikanlah suami yang baik, isteri yang solehah. Doa sebanyak mungkin ketika itu. Jadi kalau kita kita banyak kalut untuk masuk dan sebagainya. Sepatutnya ambil masa 3 minit, 5 minit untuk sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga kita termasuk golongan orang yang berjaya dunia akhirat. Itu penting. Dan banyak istighfar, solat isyak bertarawih dan sebagainya. Dan sekarang ni kita tengok alhamdulillah makin lama masjid makin kurang dah. Dulu awal-awal ya Allah semangatnya, dekat parkir kereta pun ada solat. Sekarang ni bila-bila jari berapa orang dah ada. Nah, okey. Banyak lagi perkara-perkara yang boleh kita lakukan sepanjang bulan Ramadan. Inilah yang kita kata kalau nak bincang pasal Ramadan ni sangatlah banyak. Ini saya sebut secara umum mengenai kesalahan orang berpuasa. Antaranya adalah amalan yang dilupakanlah ketika bersahur. Itu ketika bersahur, antara yang terbaiknya adalah kita kena berdoa kepada Allah sebanyak-banyak ketika waktu bersahur. Wabil ashar mustaghfirin, dan orang yang minta ampun waktu sahur ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan ampunkan mereka. Yang kedua, bangun sahur tapi tak tunai solat sunat walaupun 2 rakaat, rugi waktu tu. Sebab Allah berada dekat dengan kita ketika itu. Man yas'aluni fa'atiyahu. Bagi siapa yang minta kepada aku akan bagi padanya. Wa man yad'uni fa'astajibu lahu. Bagi siapa yang doa kepada aku mustajab pada doanya. Wa man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Bagi siapa minta ampun kepada aku akan ampunkan dosanya. Ini masanya. Ini yang paling penting kalinya, solat tarawih tapi tak solat sunat rawatib. Tersebut tadi. Sebenarnya mudah. Tuan-tuan ni tengok jadual saya tadi, alhamdulillah, insya-Allah kehidupan kita tu susun dalam segi ibadat. Bukan bulan puasa saja, bulan-bulan lain. Istiqomah setidak-tidaknya sembahyang sunat 12 rakaat. Sebagaimana disebut hadis tadi, bagi siapa yang sembahyang sunat rawatib 12 rakaat, maka dia akan dapat tepatnya adalah di syurga. Allah bina mahligan di syurga. Hak wajib pasti, hak sunat pun kita kena buat. Tidak mengutamakan solat berjemaah seperti tarawih. Maknanya dia sembahyang tarawih tapi tak buat jemaah. Ataupun sembahyang tarawih, Jumaat fardu yang lain tidak berjemaah. Itu susah juga. Yang ketujuh, menunggu waktu berbuka tapi tidak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai kesimpulan, saya nak berhenti dah. Yang pertama, celakalah
orang-orang yang diberi peluang untuk hidup pada bulan Ramadan, namun dosa mereka tidak diampunkan selepas habis bulan Ramadan. Sebagaimana hadis tadi, celakalah orang yang mana dapat hidup bulan Ramadan, tapi apabila habis Ramadan, dosa tidak diampunkan. Sedangkan sebelum Ramadan bukan main beria-ria. Contoh dia kata, bahawa aku nak minta dengan ni, nak maju ni, tolonglah aku nak maju ni, atau nak beli kereta. Dapat kereta tak guna-guna pun, dapat baju tak pakai pun. Mana seolah-olah Allah murka kepada kita. Kita main sebelum puasa, kita doa kepada Allah supaya hidup bulan Ramadan. Tapi bagi bulan Ramadan, dosa kita tidak diampun. Celaka orang. Yang kedua, jangan jadi bapa atau suami yang penting diri sendiri. Maksudnya apa? Dia pergi masjid seorang-seorang dia je. Tak bawa anak-anak lelaki. Nah, kadang-kadang berdoa tapi tak doa untuk anak-anak, tak doa untuk suami isteri. Nah, melakukan ibadat seorang-seorang je. Pergi dengan ceramah di masjid tapi tak bawa anak-anak. Dengar dia seorang je. Kalau balik di rumah cerita, balik tak apa. Tapi duduk di rumah, pergi masjid, dapat balik dengan begitu, sepatah untuk cerita pada anak isteri. Apa yang dia dengar di masjid? Yang ketiga, jangan jadi isteri yang berpura-pura sayang kepada suami. Maksud siapa? Biarkan suami tak pergi sembahyang tarawih. Biarkan suami tak pergi sembahyang Jumaat. Tak apalah, penat tak ada masalah. Tak pernah tegur pun. Tak apa, kita membebel tak ada masalah. Benda yang baik. Kan ingat Sayyidina Umar, satu ketika seorang sahabat nak datang mengadu kepada Sayyidina Umar tentang isteri sangat banyak beletih. Pergilah lagi nak ketuk pintu. Nak cerita, dia tak tahan dengan bini dia, beletih je. Apabila sampai ke rumah Umar, nak mengadu tentang isteri dia, tiba-tiba dia terdengar, Sayyidina Umar pun kena letih dekat bini. Nah, jadi, buat apa aku adu kepada Umar? Dia sendiri pun kena beletih kat isteri dia. Jadi, apa nak balik tu, saya terdengar. Macam ada orang datang, dia berkata, kamu nak apa yang boleh aku tolong? Dia beritahu, wah Umar, aku nak beritahu dekat kamu, aku tak tahan dengan bini aku, banyak sangat beletih. Nah, jadi, aku mari dengan kamu, aku dengan isteri kamu sendiri pun kena letih kat isteri. Dekat bini kamu, macam mana aku nak mengadu hal? Tak apa, biarkan dia. Tu beletih tu adalah, orang kata, beletih tu nikmat bagi orang perempuan. Tapi dia telah beri kepada aku anak. Dia telah jaga pakai minum aku. Biarlah dia beletih tu. Satu je kelemahan dia kat situ. Banyak lagi hak baik-baik pun kena kira juga. Bila dengar kata-kata Umar tadi, insaf lelaki tersebut. Kita marah kat isteri kita banyak beletih. Nah, tapi kita tak sedar dia masak untuk kita jaga anak sebagainya. Nah, kalau anak kita menangis, kita panggil nama pak. Mana nak susu? Ayah, tak ada. Dia tak panggil. Dia panggil mak. Sebab mak ni jenis orang tak sabar. Sebab dia panggil mak. Nah, ayah seorang sabar. Anak menangis dekat telinga pun, dia tidur dengan penuh kesabaran. Tapi orang lelaki tidak. Dia apa perempuan tidak. Beringat, sikit. Dia tengok nyamuk ada sebagainya. Nah, jadi kita letih kat suami kita, benda yang baik tidak ada masalah. Tegurlah suami kita, buat benda yang baik. Sebab kita nak jadikan dia suami kita dalam syurga nanti. Yang keempat, rebutkanlah peluang yang terhidang. Kehebatan yang ada bulan Ramadan, keampunannya, rahmatnya, pahalanya, darjatnya, berbagai-bagai nanti. Sebab kita tidak tahu, adakah puasa tahun depan dapat lagi kita kecapi ataupun tidak. Wallahu a'lam bissawab. Saya minta maaf, minta ampun banyak-banyak kepada pendengar sekalian. Takut-takut ada tersalah, terkasar bahasa dan sebagainya. Terima kasih sekali lagi kepada pihak penganjur kerana sudi menjemput saya hadir pada bagi tazkirah ini. Tazkirah ini bukan untuk tuan-tuan, tapi tazkirah ini adalah untuk saya sendiri. Untuk saya sendiri, bukan untuk tuan-tuan. Sebab saya ingatkan benda ni adalah apabila kita bagi peringatan pada orang ni, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala juga bagi peringatan kepada pada diri saya sendiri. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kita semua pada golongan orang beriman dan Allah Subhanahu Wa Taala apabila terimakan amal puasa kita ni sebagai amal yang soleh. Yang paling penting sekali adalah Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan seluruh dosa-dosa kita yang kita lakukan, sama ada dosa besar atau dosa kecil, sama ada kita sedar atau tidak. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas perkongsian yang sangat padat berkenaan dengan topik kita pada hari ini. Mungkin kita tidak bolehlah untuk orang kata terima sebarang soalan sebab Prof ada hal selepas ini. Tapi mungkinlah saya nak mohon jasa baik Prof sebelum kita akhir program ni. Sebelum itu saya ingatkan kembali kepada semua para peserta, terutama sekali pada staf UiTM, link kehadiran telah diberikan
dan boleh isi untuk mendapatkan jalatihan. Dan sebelum kita akhiri program kita pada hari ini, Prof, mungkin saya nak mohonlah jasa baik Prof untuk mungkin memimpin bacaan doa kita pada hari ini. Semoga mungkin ada yang terbaik untuk kita pada Ramadan kali ini, insya-Allah, Prof. Okey, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa li azwajina wa li auladina wa li ikhwanina ولمعلمينا ولجارنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Tuhan Maha Pengampun, Maha Penyayang, Tuhan yang Maha mengetahui apa yang tersembunyi, apa yang nyata. Engkaulah yang Maha mengetahui segala-galanya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami adalah hamba-Mu yang sangat lemah, ya Allah. Kami adalah hamba sangat lemah, ya Allah. Banyak melakukan maksiat, ya Allah. Banyak melakukan dosa, ya Allah. Banyak melanggar perintah-Mu, ya Allah. Sama ada dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Banyak melakukan dosa, sama ada dosa kecil, lebih-lebih lagi dosa besar, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kamu, dengan sifat kamu Tuhan Pengampun, Maha Penyayang, ya Allah. Kami dengan rendah diri pada hari yang penuh mulia dan bulan berkat ini, ya Allah. Bulan keampunan-Mu, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunlah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunlah dosa-dosa kami, ya Allah. Jangan kau tutupkan mata kami, ya Allah. Melainkan kau telah ampunkan segala dosa-dosa kami, ya Allah. Bersihkanlah jiwa kami daripada sifat-sifat mazmumah, ya Allah. Masukkanlah jiwa kami, hati kami sifat-sifat mahmudah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Kami tidak mampu untuk membalas jasa-jasa mereka, ya Allah, yang telah memberi makan pada kami, yang beri nafkah pada kami, yang dengan mata menjaga kami waktu sihat dan juga waktu kami sakit, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, bapa kami telah membanting tulang untuk mencari rezeki, ya Allah. Ibu kami juga dengan mata untuk jaga kami pada waktu malam dan siang, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami tidak mampu untuk membalas jasa-jasa mereka, ya Allah. Kami nangis dengan air mata darah sekali, ya Allah. Apa yang kami pohon untuk kepada-Mu, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa mereka, ya Allah. Ampunlah dosa-dosa mereka, ya Allah. Masukkanlah mereka dalam Jannatul Firdaus yang tertinggi sekali, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekiranya mereka masih hidup, ya Allah, bagilah kesihatan yang baik, ya Allah. Panjangkanlah umur mereka dengan umur yang baik, ya Allah. Tetapkanlah jiwa mereka dan iman dan kuat, ya Allah. Sekiranya mereka telah meninggal dunia, ya Allah, masukkanlah mereka kepada ahli jannah, ya Allah. Berikan rahmat dan maghfirah dan alam kubur mereka, ya Allah. Luaskanlah kubur mereka seluas-luasnya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah dosa pasangan kami, ya Allah. Pasangan kami, suami dan isteri kami, ya Allah. Mereka lah pasangan kami di dunia ini, ya Allah. Dan jadikanlah mereka pasangan kami di syurga nanti, ya Allah. Jadikanlah pasangan kami yang sebagai saling menegur di antara kami, ya Allah. Jadikanlah masuklah kasih sayang di jiwa kami, ya Allah, supaya sebagaimana kamu masukkan kasih sayang di antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para isterinya, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, ampunlah dosa anak-anak kami, ya Allah. Kami tidak mampu mendidik dan mengajar mereka, ya Allah. Kami takut dengan fitnah anak-anak, ya Allah. Janganlah jadikan mereka sebab kami kena neraka, ya Allah. Oleh itu, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa mereka, ya Allah. Lapangkanlah dada mereka dan masukkanlah iman dalam mereka, ya Allah. Basuhlah jiwa mereka dengan keimanan dan takwaan padamu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak yang berjaya. Jadikanlah mereka anak-anak yang berjaya dunia dan akhirat. Jadikanlah anak-anak yang soleh dan solehah. Jadikanlah mereka mukminin dan mukminat. Jadilah mereka penyejuk mata hati kami, ya Allah. Sebagaimana doa yang telah dimaksud dalam Quran yang ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, ya Allah. Ampunlah dosa adik-beradik kami, guru-guru kami, sahabat-sahabat kami dan seluruh warga-warga kami, ya Allah. Dan masuklah kami di Jannatul Firdaus, ya Allah. Dan terimakanlah amal ibadat kami khususnya Ramadan ini, ya Allah. Dan sucilah jiwa kami sehingga akhir Ramadan nanti, ya Allah. Jadikanlah jiwa kami sebersih-bersihnya awal masuk bulan Syawal nanti. Istiqamahlah kami, ya Allah. Kurnialah kepada kami Lailatul Qadar yang menjanjikan alfi syahrun, ya Allah. Kami tidak mampu melaksanakan, ya Allah, melainkan dengan kekuatan dan kurniaan yang berdiri daripada-Mu, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Minkum tabayyak karim. Okey, alhamdulillah. Terima kasih kepada Prof atas pimpinan bacaan doa seperti tadi. Semoga perkongsian pada hari ini insya-Allah akan memberi manfaat kepada kita semua yang mendengar dan semoga ilmu yang kita peroleh itu kita jadikan sebagai pedoman dan bimbingan kita. Semoga kita berharapkan bahawa kita ketemu lagi Ramadan akan datang dan kita juga melakukan segala ibadah seperti berasakan bahawa ini adalah Ramadan kita yang terakhir. Okey, terima kasih sekali lagi kepada Prof Dr. Wan atas perkongsiannya. InsyaAllah kita akan jemput lagi Prof pada masa-masa akan datang dengan topik yang lebih menarik nanti. Terima kasih kepada hadirin-hadirat semua. Sekali lagi saya ingatkan untuk mengisi link kehadiran. Dan saya Muhammad Taufik dari mewakili pihak penganjur daripada Institut Pendidikan Perakaunan, Accounting Research Institute, dan insyaAllah ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Prof dan juga hadirin-hadirat dimati Allah atas kehadiran tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini, dan insyaAllah kita akan bertemu lagi pada masa akan datang. Semoga Ramadan kali ini kita akan mendapat keberkatan dan menjadikan kita lebih baik lagi selepas Ramadan juga. InsyaAllah. Dengan itu saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.